Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اليوم سأقدم لكم عن الموضوع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام, iaitu bermaksud pendekatan Nabi SAW dalam menyeru kepada Islam. أولاً دعونا جميعاً نعرف ما هي الدعوة. الدعوة إلى الله وتبلغ الرسالة التوحيد والإسلام وما تمهلها من أركان وأحكام. Maksudnya, seruan kepada Allah dan risalah menyampaikan tauhid dan Islam serta rukun dan ketetapan yang terkandung di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyuruh, yakni umat manusia seluruhnya, kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. والدعوة أيضا هي العلم الذي يتم إيصاله بكافة الوسائل المتاحة والطرق المتعددة. والدعوة التعريف الناس وتهبيهم بالدين الله والحرص على إرشادهم الصراط المستقيم بإظهار جمع ما جاءت به رسالة الإسلام. Maksudnya, dakwah juga adalah ilmu yang disampaikan dengan segala cara yang ada dan dalam pelbagai cara. Seruannya adalah untuk membiasakan manusia dan menjadikan mereka mencintai agama Allah dan bersungguh-sungguh dalam membimbing mereka. Ba'da zalik, al-hikmah. Fa hiya al-hikmah. Al-hikmah lughatan, al-hikmah ta'ni al-ma'rifah wal zakat wal hikmah wal sihr. فاصطلاحا وضع كل شيء في مكانة بالتوجيه من العقل أو النتائج يسارعه الغاية منشودة في أمر ما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka, yakni yang engkau serukan itu, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah, yakni petunjuk. Baiklah, seterusnya manhajun Nabi SAW min haisul hikmah, iaitu pendekatan Nabi Muhammad SAW dari segi hikmah. Yang pertama, al-kalimah tayyibah wal adab was sabr, iaitu kata-kata dengan lemah lembut, sopan santun dan sabar. Boleh juga dirumuskan dengan dakwah secara lisan, dalam berdebat, berdialog, memberi nasihat dan bercerita. Ada satu peristiwa di mana seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW untuk bertaubat, dan dia bersedia untuk meninggalkan segala dosanya kecuali zina. Apabila seorang pemuda ni cakap macam tu, sahabat pun macam pandang sinis dengan perkataan-perkataan yang kecuali zina, sedia untuk meninggalkan segala dosa kecuali zina. Akan tetapi Rasulullah tetap mengajak pemuda itu untuk bergaul dengan penuh sabar dan senyuman. Dan Rasulullah pun bertanya, adakah kamu ingin ataupun kamu suka hal ini berlaku kepada ibu kamu, iaitu zina tadilah? Maka jawab pemuda tu, tidak, demi Allah, aku sebagai jaminanmu. Kemudian Rasulullah pun menjawab,
Demikianlah pula halnya setiap manusia pasti tidak menyukai hal yang itu zina berlaku kepada ibu mereka. Jelas Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, adakah kamu suka jika hal ini iaitu zina berlaku pada anak perempuanmu? Maka pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai jaminanmu. Ujar Rasulullah SAW lagi, adakah kamu suka jika hal ini iaitu zina berlaku kepada saudaramu, saudara perempuanmu? Lalu pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, aku sebagai jaminanmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, begitu juga manusia lain pun tidak menyukai hal ini iaitu zina berlaku kepada saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya lagi kepada pemuda itu, adakah kamu suka jika hal ini berlaku pada ibu saudaramu? Pemuda itu kembali menjawab, tidak, demi Allah, Allah menjadikan diriku sebagai jaminanmu. Lantas Rasulullah SAW berkata, demikianlah juga manusia lain pun tidak menyukai hal itu zina berlaku ke atas ibu saudara mereka. Akhirnya Rasulullah SAW meletakkan tangan baginda kepada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan peliharakanlah kemaluannya. Selepas itu barulah pemuda itu menyatakan taubatnya kepada Allah dengan taubat nasuha. Begitulah kisah di mana Rasulullah SAW berkata dengan sopan santun dan sabar dalam memberi nasihat kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain. Pendekatan Nabi SAW dari segi hikmah yang kedua ialah fahmul wada'i wal ju', iaitu faham situasi dan keadaan. Kita boleh rumuskan dengan dakwah secara perbuatan, iaitu menziarahi, memberi hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan dan berakhlak mulia. Terdapat satu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW hendak menulis surat kepada raja-raja. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemerintah di Madinah, baginda telah menulis surat untuk diberi kepada raja-raja dengan tujuan mengajak mereka kepada agama Islam. Jadi ketika hendak menulis surat itu, baginda telah diberitahu bahawa raja-raja ni pada waktu itu tidak mahu menerima surat jika tidak ada cap mohon. Maka baginda pun membuatlah cap mohon daripada perak dengan ukiran Muhammad utusan Allah. Kisah ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita dapat kat sini Rasulullah memahami situasi bahawa raja-raja ni dia tidak akan menerima surat kecuali adanya cap mohon tu. Maka baginda pun membuatlah cap mohon tu. وبعد ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تسليم على المراحل أولا في المرحلة السرية بعد إرسال الوحي الأول في غار حراء بواسطة جبريل عليه السلام. إرسال نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة في المرحلة السرية ب3 سنوات. Maksudnya, selepas wahyu pertama diturunkan di Gua Hira oleh Jibril AS, Nabi Muhammad SAW menghantar seruan dalam peringkat rahsia selama 3 tahun. Summa wasabiqun al-awwalun min sahabah wa usrah, awalan Khadijah binti Khuwailid, wasaniyan Ali bin Abi Talib, salasah Abi Bakr as-Siddiq, arba'ah Zaid bin Harisah. Wa ba'din يرسل النبي دعوة إلى الصحابة في الدار الأرقم. ومن علوم التي نقلت في البداية أولا علم التوحيد لتقوية إيمانهم وعقيدتهم، والثانيا علم تفسير القرآن وتدبره. Maksudnya, Nabi menghantar jemputan kepada para sahabat di Darul Al-Arqam. Antara ilmu yang diturunkan pada awalnya, yang pertama ialah ilmu tauhid dan takwa, iaitu iman dan kepercayaan mereka. Yang kedua ialah ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran. Summa marhalatul alaniyah, iaitu peringkat secara terang-terangan. Ba'da marhalatul sirriyah nazal al-wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li irsal ad-da'wah bil alaniyah. Selepas dakwah secara sembunyi, maka turunlah wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, iaitu secara terbuka. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim.
min suratul Hijr al-ayah 94. Maksudnya, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik. Seterusnya ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Shadaqallahul azim. Min surati Syu'ara al-ayah 214. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Summa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-aqarib mithlu Bani Hashim wa Bani Adi lihudur wajibat at-ta'am fi dar Abi Talib wa syarhu asasiyat al-Islam. Ba'duhum yuqbal wa ba'duhum yarfid. Poin yang ketiga ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum kerabatnya, iaitu Bani Hashim dan Bani Adi, untuk menghadiri majlis makan di rumah Abi Talib untuk menerangkan tentang asas-asas Islam. Sebahagian daripada mereka menerima dan sebahagian daripada mereka pula menolak ajaran Islam ini. Summa jam'un nas. جمع الناس حول مكة صفوف الصفا لدعوتهم إلى الإيمان بتعليم الإسلام الصحيحة. وفي هذه المرحلة واجه المسلمون مقاومة شديدة من كفر قريش أسباب معارضة قريش بتبشير النبي صلى الله عليه وسلم. Pada peringkat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua penduduk Mekah di Bukit Safa untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Dan pada peringkat ini juga kaum muslimin menghadapi cabaran dan tentangan daripada kaum musyrik dengan tentangan yang hebat. Dan antara tentangan yang dilakukan oleh kaum musyrik adalah awalan, yuriduna ad-difa' an taqalidil hayah at-tabaqiyah fil mujtama'. Mereka ingin mempertahankan kehidupan dan kelas masyarakat. Wa thaniyan, yarfidun bishiddah ta'alim al-Islam bi anna hunaka hayah ba'da al-maut, ay al-hayah fil qabri wal akhirah. وذلك لخوفهم من عذاب القبر وعذاب جهنم. Mengapa mereka menolak ajaran Islam? Hal ini kerana mereka tidak dapat menerima bahawa adanya kehidupan selepas mati, iaitu kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Mereka menentang kerana mereka takut akan azab kubur dan azab api neraka. Wathalithan, yajiduna su'ubah wa thaqilah fi tarak ad-din wa at-taqalid allati kanat tumarisu mundu zaman ajdadihim. Mereka juga menentang ajaran Islam kerana mereka tidak dapat meninggalkan ajaran dan anutan agama yang diamalkan sejak zaman dahulu lagi, iaitu agama yang dianuti oleh nenek moyang mereka. Wa akhiran, kama qawamu wa hawalu usara jahduhum liwaqf ad-da'wah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna al-Islam yahrimu ibadatil asnam man'an batan. Yang terakhir, mereka juga menentang habis-habisan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Islam melarang umatnya untuk menyembah berhala. Wa akhiran, anna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa namudhaj wal mathalul a'la li ummatil muslimin fi hadzal 'alam wa hasu 'alaina an nattabi'u kullu sunnatihi wa sifatihi al-khuluqiyah wa kithar min as-salawat nailan maradatillah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah.